PBB kecam Israel atas kematian orang awam Palestin. Asrama terbakar, 13 pelajar maut. Pesawat terhempas di pergunungan Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Israel atas kematian menyayat hati orang awam Palestin di Gaza. Guterres menyifatkan kematian orang awam itu tidak boleh diterima dan menyatakan ia jelas menentang hak kenegaraan bagi warga Palestin. Beliau berkata operasi ketenteraan Israel di Gaza telah menyebabkan kemusnahan besar-besaran dan pembunuhan orang awam pada skala yang besar yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia juga termasuk kematian 150 anggota kaki tangan PBB berikutan serangan ganas yang mengerikan pada 7 Oktober tahun lalu. Jelas beliau, gencatan senjata kemanusiaan harus dilakukan serta-merta tanpa sebarang syarat bagi melegakan penderitaan di Gaza. Seterusnya membolehkan bantuan kemanusiaan sampai kepada semua yang memerlukan dan memudahkan pembebasan tebusan. Gubernur Florida Ron DeSantis pada Ahad menarik diri daripada persaingan untuk menjadi calon Parti Republikan yang akan bertanding dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada November tahun ini. Penarikan diri DeSantis itu sekaligus menekankan lagi pengaruh besar mantan Presiden Donald Trump dalam parti tersebut. Beliau yang berusia 45 tahun membuat keputusan itu selepas menduduki tempat kedua, jauh di belakang mantan Presiden Donald Trump semasa pemilihan di wilayah Iowa pada minggu lalu. DeSantis sebelum ini merupakan saingan utama kepada Trump. Namun beliau kini memberikan sokongannya kepada Trump sekaligus mencerahkan peluang mantan Presiden itu untuk bersaing lagi dengan Presiden Joe Biden. Trump kini menghadapi saingan dari mantan Duta Besar Amerika ke PBB Nikki Haley. 12 suspek penjenayah terbunuh di lebuh raya berhampiran Hermosillo di negeri Sonora di utara Meksiko. Laporan seorang pegawai kerajaan Meksiko pada Ahad. Kejadian itu berlaku ketika percubaan untuk menyelamatkan anak lelaki pembunuh upahan kartel. Pejabat Peguam Negeri Sonora dalam satu kenyataan berkata, 7 lagi melarikan diri dan ada yang cedera. Pejabat Peguam Negeri berkata 2 pegawai keselamatan dimasukkan ke hospital selepas insiden tembak-menembak tetapi kini dalam keadaan stabil. Mereka mengesyaki kumpulan bersenjata cuba menyelamatkan anak lelaki Jesus Humberto Linan, suspek pembunuh upahan yang bekerja dengan puak Sinaloa Cartel yang diketuai anak-anak Joaquin El Chapo Guzman. Pasukan keselamatan menemui 21 senjata serangan termasuk AR-15 dan AK-47, pengecas, jaket kalis peluru, kit penyamaran 6 van moden dan kuantiti peluru yang banyak. Ketua Polis Seoul Kim Kwang-ho didakwa atas tuduhan melakukan kecuaian profesional berhubung insiden kematian hampir 160 orang semasa sambutan Halloween di daerah Itaewon pada Oktober 2022. Tiada kawalan keselamatan dilakukan ketika berpuluh-puluh ribu orang yang kebanyakannya pengunjung dalam lingkungan usia 20 hingga 30-an membanjiri jalan-jalan sempit di Itaewon pada malam tersebut. Menurut pejabat pendakwa daerah Barat Seoul dalam satu kenyataan, Kwang Ho didakwa atas tuduhan melakukan kecuaian sehingga mengakibatkan kematian. Pejabat pendakwa berkata, sebagai Ketua Polis Seoul, beliau tidak mengambil langkah perlu seperti mengerahkan pasukan mencukupi dan memastikan penyeliaan dengan betul pada hari kejadian walaupun dapat meramalkan risiko bahaya akibat kesesakan.
Menurut kenyataan itu, Kwang Ho bersama Ketua Balai Polis Yongsan dan Ketua Pejabat Daerah Yongsan yang sedang dalam perbicaraan secara kolektif menyebabkan kematian 158 individu dan kecederaan kepada 312 individu akibat kecuaian profesional. Lapor media kerajaan China pada Sabtu, kebakaran di asrama sekolah di tengah China mengorbankan 13 pelajar dan seorang pelajar cedera. Agensi berita China kedua terbesar melaporkan mereka yang maut adalah pelajar grade 3 di sebuah sekolah rendah iaitu berumur 9 tahun. Kebakaran berlaku pada malam Jumaat di sekolah Yingchai di kampung Yangshanpu, berhampiran bandar Nanyang di wilayah Henan. Laporan itu berkata anggota bomba dengan cepat memadamkan kebakaran dan pengetua sekolah telah ditahan. Saluran berita yang disokong kerajaan Shanghai, Yingchai ialah sekolah berasrama penuh swasta dengan tadika dan sekolah rendah. Menurut beberapa penduduk tempatan, sekolah itu memberi pelajar rehat setiap 2 minggu, tetapi minggu ini bukan cuti yang ditetapkan sekolah. Kebakaran itu dilaporkan berlaku sekitar jam 10 malam pada Jumaat. Lapor agensi berita Afghanistan Pajwok pada Ahad, sebuah pesawat penumpang terhempas di Afghanistan. Menurut laporan itu, naas berlaku di kawasan pergunungan di wilayah Badakhshan, Afghanistan. Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia pada Ahad berkata, pesawat Falcon 10 itu membawa 6 orang, 4 orang kru dan 2 penumpang. Agensi berita Afghanistan Kama Press melaporkan pesawat itu telah menyimpang dari laluan asalnya. Pesawat itu yang didaftarkan dalam daftar negara pesawat awam Rusia berhenti membuat hubungan dan hilang daripada skrin radar pada petang Sabtu ketika berada di ruang udara Afghanistan berhampiran sempadan dengan Tajikistan. Operasi mencari pesawat itu sedang dijalankan. India merancang mendirikan pagar di sepanjang sempadannya yang luas dan berliang dengan Myanmar dan akan membatalkan perjanjian zon sempadan pergerakan bebas. Lapor media India, Menteri Dalam Negeri Amit Shah membuat pengumuman berkenaan selepas ratusan tentera dari Myanmar melarikan diri dari serangan pemberontak menyeberang ke India. Amit berkata semasa lawatan ke negeri Timur Laut Assam, kerajaan memutuskan untuk memagar seluruh sempadan India-Myanmar yang terbuka. Sempadan itu membentang lebih daripada 1,200 km dari hutan terpencil hingga ke puncak Himalaya yang dilitupi salji. Amit yang tidak memberikan butiran mengenai jangka masa atau bagaimana pagar itu akan dibina, kerajaan juga akan menamatkan perjanjian pergerakan bebas. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.